perkara penting yang kita sebagai seorang Islam, sebagai orang yang beriman, mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan, dan segala syariat-syariat antara yang kita dah sentuh sebelum ni, untuk memastikan ianya betul-betul terpasak dalam jiwa kita, maka Allah Ta'ala telah meletakkan 6 perkara yang wajib kita beriman dengan. 6 perkara yang wajib kita beriman dengan. Maka inilah sebagai salah satu mi'yar ataupun tanda ukur, adakah kita betul-betul mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhan? Adakah betul-betul kita ni menerima dan berazam untuk menerima segala yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita? Maka asasnya ialah daripada rukun iman. Yang pertama kita dah sebut sebelum ni, rukun iman. Rukun iman iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama ni, kalau yang pertama ni tak ada, tak gunalah kita nak bicara yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Satu, yang pertama sudah kita ragu-ragu ataupun persoalkan, maka tak guna kita persoal ataupun bincang mengenai perkara yang kedua, iaitu percaya kepada malaikat. Maka 6 perkara ni, yang pertama didahului oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ni maksud percaya. Amana yu'minu iman. Percaya. Kalau seseorang itu percaya di dalam sebuah tempat ada harta karun, maka dia akan mencari. Tindak tanduknya selaras dengan kepercayaan. Kalau seseorang berkeyakinan dalam rumah ataupun dalam satu tempat ada ular, maka dia akan berwaspada daripada terkena patukan ular tersebut. Maknanya tindak tanduk manusia adalah berdasarkan keimanan. Sebab tu keimanan ni kita kena pupuk, kita kena menuntut ilmu supaya keimanan kita bertambah. Jangan sampai kita diragu-ragukan oleh sesuatu perkara hingga menyebabkan kita jadi kufur. Sebab tu kadang-kadang kita tengok zaman sekarang ada orang yang mudah terikut dengan ajaran yang lain. Kenapa? Kerana keimanan kita terhadap perkara-perkara yang Allah Ta'ala wajibkan itu tidak disemai dengan secukupnya. Tak kenal, Allah tak kenal. Kita pun tahu kan, kalau tak kenal maka tak cinta. Kalau kita kenal, kita akan cinta. Kalau kita kenal manusia, barangkali kita boleh jadi benci pasal tak elok. Tapi kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan benci. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatan itu akan membuatkan kita insaf dan selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu perkara yang pertama daripada 6 rukun iman ini, yang pertama sekali adalah beriman ataupun percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kita dituntut untuk mengaji sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat kita akan cerita secara ringkas. Maka apabila kita tahu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kena wajib sematkan di dalam jiwa kita.
Yang tu kita belajar sifat 20. Bukan saja kita belajar sifat 20. Orang Barat, mereka cuba nak mengelengahkan satu kempen. Sebagai contoh, kempen cinta ayah, Mother's Day. Kerana apa? Kalau kita nak harapkan fitrah manusia sayang ibu dan ayah, barangkali fitrah ni dihancurkan, dirosakkan oleh keadaan sekeliling. Waktu kecil kita sayang mak ayah, kan? Fitrah kita bagus. Kita akan sayang Tuhan, kita akan hidup dengan bertuhan, sayang mak dan ayah. Tetapi barangkali bila kita kian membesar, kasih sayang terhadap ibu dan ayah itu makin pudar. Kerana apa? Di luar persekitaran kita ni banyak yang merosakkan fitrah kita. Jadi kita tengok, waktu kecil dia sayang mak ayah dia, waktu besar dia bergaul dengan kawan-kawan yang tak elok, mak dia pun sangka dia ni bagus. Satu hari dia minta mak dia duit ataupun sebagainya untuk dia beli keinginan dia, dapatkan keinginan. Mak dia tak bagi. Barangkali disebabkan tak bagi ni, dia akan bunuh mak dia. Dan berlaku dah, kita dah tengok. Asal-asal sayang mak ayah, tapi dirosakkan oleh sekeliling. Kita ni secara fitrahnya, kita mesti nak hidup bertuhan. Cuba tengok, tak kira lah sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, mesti dia nak ada Tuhan. Mesti dia ada Tuhan. Kita alhamdulillah sebagai orang Islam, kita bertuhankan dengan Tuhan yang benar, hak. Daripada Nabi SAW bawa ajaran kepada kita, suruh kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang kita lakukan sekarang. Fitrah yang bagus dengan cara yang bagus. Tapi kalau orang kafir, malang sekali. Wa'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada mengikuti jalan tersebut. Fitrah mereka untuk bertuhan ada, tetapi malangnya ajaran telah dibesongkan. Ajaran telah dibesong. Maka cara pengibadatan, penyembahan terhadap Tuhan dah tak betul. Yang pertama, cara tak betul. Yang kedua, Tuhan yang disembah tu pun tak betul juga. Kita sembah Allah Ta'ala. Kita sembah Allah Ta'ala. Ada di kalangan kenalan kita barangkali daripada agama lain, sembah susuk tubuh manusia, bukan sembah Allah Ta'ala. Sebab tu penting untuk kita tahu, wajib untuk kita tahu bagaimana Tuhan yang bagaimanakah yang sepatutnya kita jadikan Tuhan. Sebab tu kita wajib mempelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja orang anggap manusia ini Tuhan ni sebab dia ada kelebihan sikit. Dia boleh hidupkan orang yang mati. Contoh kegagalan. Dulu ada di India dulu ni, nama dia Allah Alam, nama dia Sai Baba dia. Hebat dia ni. Dari sudut menunjukkan satu kelebihan yang luar biasa. Bukan dia seorang, banyak lagi macam tu. Ada sampai orang angkat dia sebagai Tuhan pun. Disebabkan ada kelebihan yang banyak. Boleh hidup orang mati ke, boleh sembuhkan penyakit, boleh macam-macam lagi. Boleh bagi ramalan ke. Tapi ini semua kalau sebagai seorang Islam, bukanlah sifat-sifat yang kita mengirakannya ia adalah sebagai Tuhan. Adalah sifat Tuhan, bukan. Sebab tu sifat 20 tu yang ulama letak tu, inilah sifat-sifat yang wajib
kita beriman dengannya, yang kita kata ini sifat daripada Allah, sifat Tuhan. Dan juga sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Dan satu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni untuk Tuhan saja, untuk Allah. Untuk Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terhenti saja untuk Allah. Kan? Itu yang pertama tadi, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena, lepas ni kena ada buat kelas lain ke, ataupun kita menelaah sendiri dan bertanya kepada orang-orang yang lebih arif tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang berkaitan. Tidak terhenti di situ saja. Maka kita kena lanjutkan lagi perbicaraan tentang akidah kita yang bersangkut paut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka sifat wajib bagi para rasul pun kita kena tahu juga. Iaitu sifat wajib bagi rasul 4 dan berlawanan 4 dan satu lagi harus dan mustahil. Satu sifat harus, satu sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, dan satu sifat harus dan mustahil bagi para rasul. Kesemua sekali jumlah dia 50 perkara yang kita 50 perkara yang kita kena tahu tentang Allah Ta'ala dan Rasul. Baru cukup. Cukup antara dua ni, di antara kedua-dua ni. Maka kalau pasal orang tanya, pasal apa kita namakan sifat 20? Kan? Sedangkan sepatutnya secara lengkap ni 50 perkara yang kita kena tahu daripada sifat Allah Ta'ala dan Rasul. Itu semua istilah sifat 20. Kita ambil daripada sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bukan itu saja. Secara mudahnya, kalau kita tahu sifat 20 bagi Allah Ta'ala, sifat wajib, maka kita otomatik akan tolak yang mustahil, yang tak elok, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk yang kedua, bila bicara mengenai Rasul alaihi wassalatu wassalam, Ar-Rasul alaihi wassalatu wassalam, kita kena tahu satu Rasul, yang kedua dinamakan Anbiya. Yang kedua dinamakan Anbiya, Nabi dan Rasul. Ar-Rasul wal Anbiya. Ini kedua-dua ni perkataan ada dalam Quran. Satu Rasul, satu Nabi. Kedua-duanya macam nampak sama. Barangkali kedua-duanya adalah orang yang sama, tapi ada perbezaan. Dan boleh jadi kedua-duanya tidak sama, orangnya tak sama. Yang pertama, Rasul yang wajib kita imani sebanyak 25 orang Rasul. Yang ni boleh ingat tak dong? Ingat tak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ingat tak? Ingat lah, tak boleh sebut lah. Ingat. Lagi kalau lupa, kita buat apa? Nyanyi. Boleh nyanyi tak? Boleh kan? Latih boleh kan? Adam, Idris, boleh. Siapa nak kan dia? Okey, saya sebut Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Dah sekali apa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu mesti kena tahu kan. Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi wajib juga kita ingat kepada Nabi yang sebelum. Sebab itu menunjukkan keterikatan kita kepada perintah dan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Setiap Nabi, setiap Rasul ada syariat yang dibawa. Maka kita beriman dengan mereka kerana Allah Ta'ala memberikan syariat kepada mereka. Maksudnya macam mana kita beri Allah? Nabi SAW mengakui mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Nabi mengakui, takkanlah kita tak mengakui. Sebab itu rantaian dia. Rantaian 25 Rasul wajib kita letakkan di dalam ni. Wajib. Kalau nak himpun dalam Quran ada. Kalau rajin baca, nama-nama para Rasul ni ada di dalam Quran, tapi tidaklah sekali semua gitu kan. Antara yang paling masyhur dalam Quran ialah cerita Nabi Musa, cerita Fir'aun kan. Kita pergi cerita Nabi Adam AS, ketika mana Adam AS diuji di dalam syurga. Apa lagi? Cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh diuji. Nabi Nuh ni diuji dengan anak dan isteri. Allah Ta'ala satu hari Nabi Nuh kata, anakku innahu, Allah Ta'ala balas balik bahawa mengatakan yang ingkar pada perintahmu itu bukan anakmu, innahu waladun ghairu salih, itu bukan anak, pasal dia tak bagus, tak salih. Innahu waladun, innahu amalun ghairu salih, innahu amalun ghairu, itulah al-amal yang tak bagus. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kedua ni Rasul, kita ada dua. Pertama, Rasul berjumlah 25 orang. Yang tadilah saya baca tadi. Ada di kalangan Rasul ni dipanggil Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi ni kita panggil sebagai Rasul-Rasul yang mempunyai ataupun telah berdepan dengan ujian yang sangat detail. Hebatlah darjat dia. 5 orang Rasul. Antaranya tersebut Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa AS. Semua sekali ada 5 orang. 5 orang Nabi. Yang ni lagilah teringat kan? Yang ni lagilah teringat. 25 orang wajib teringat sekali dengan yang 5. Walaupun yang 5 ni ada dalam 25 tadi, tapi yang 5 ni kita kena letak tempat khas yang kita panggil Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Kerana cabaran dan rintangan yang sangat detail mereka telah ada. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi pula pada yang walaupun susunan dia yang kedua, tapi bila saya sebut tadi, kita nak relatekan sekali. Bila dari sudut akidah, kita nak kaitkan sekali sifat Allah Ta'ala dan Rasul sekali. Jadi kita tak sekali kan. Kalau ikut turutan, perkara yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat.
Malaikat ni Allah Ta'ala ciptakan daripada cahaya. Daripada cahaya. Malaikat ni pun ada yang wajib kita beriman. Boleh kita tengok sini. Ini. Berapakah jumlah malaikat? Soalan di sini. La ya'lamuhu illallah. Banyak, tapi angka yang accurate answer tu, jawapan yang tepat, la ya'lamuhu illallah. La ya'lamu. Allah jadikan malaikat dulu ke Iblis. Allah Ta'ala jadikan malaikat tu. Allah Ta'ala jadikan malaikat tu. Baik, yang pertama, Jibril alaihi salam. Tugas dia menyampaikan wahyu. Tugas dia menyampaikan wahyu. Selalu kita dengar kalau cerita-cerita bersangkut paut dengan Nabi SAW, selalu Nabi sebut Jibril alaihi salam. Kerana Jibril alaihi salam bawa wahyu kepada Nabi SAW. Ketika mana di awal perjalanan Nabi SAW, Nabi didatangi oleh Sayyidina Jibril AS. Ketika itu Nabi tak tahu lagi. Nabi didatangi oleh Sayyidina Jibril dan dalam keadaan ketakutan. Kita takut pasal apa? Kita takut kehidupan itu kan? Hantu takut. Hantu bukan hantu je lah. Hantu, ni hantu. Tapi dia dahsyat lagi. Hantu tu benda kecil je. Malaikat ni lebih hebat daripada hantu. Bukan hebat sebab dia menakutkan orang, tak. Tapi urusan yang Allah Ta'ala berikan kepada malaikat ni lebih mulia. Kerana malaikat ni dia bawa perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan Nabi tak kena takut, menggigil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Asal berselimut? Sebab takut akan situasi tersebut. Bila Nabi SAW didatangi lagi, Nabi disuruh baca Iqra. Nabi sebut ma'ana biqari'in, aku tak dibaca. Persoalan sekarang, adakah Nabi SAW tak berhenti baca menunjukkan Nabi ni tak cerik? Persoalan maksud apa? Persoalan. Jawapannya bukan pasal Nabi tak cerik. Nabi, kalau kita boleh letakkan Nabi Abqari ni jenius. Kalau jenius di barisan jenius di dunia, Nabi dah yang pertama. Sebab kita nilai IQ seseorang bukan saja dari sudut tu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau mengikut hikmah perjalanan Nabi SAW, sengaja Allah Ta'ala jadikan Nabi ummi, tak erti baca. Kerana apa? Tidak ada di sana tohmahan daripada orang kafir mengatakan segala yang Nabi bawa ni memang padanlah kerana dia pandai baca. Bila Nabi SAW tak erti baca, Nabi bawa sesuatu persembahkan kepada umat, akan tertutup segala tohmahan. Kerana apa? Kerana masakan Nabi SAW boleh cipta syair, boleh cipta tulis karangan yang hebat, sedangkan Nabi tak dibaca. Ini tentu daripada Tuhan yang Maha Agung, kan? Okay. Dari sudut tu benar. Apa lagi? Nabi ni daripada kecil, dari sebelum lahir lagi dah nampak dah
akan muncul seorang Rasul yang perjalanan hidupnya tidak akan ada tomat. Daripada kecil Nabi SAW, Nabi bersifat dengan sifat yang baik. Menipu tak ada. Apa lagi? Curi tak ada. Kalau kita mungkin kecil-kecil kita menipu orang, kan? Apa jadi kalau kita kecil-kecil kita menipu orang? Apa jadi? Oh, dulu hang kecil-kecil menipu orang, dah besar pun nak kelentong orang lagi. Kan? Okey, nampak tak? Maka Nabi terjaga daripada sifat tu. Nabi terjaga daripada sifat-sifat itu. Kalau Nabi daripada kecil ada sifat yang tak bagus, suka mencuri, kan? Tentu sekali dia ni, aku kenal dulu ni, kecil-kecil dia jual rambutan aku. Maka ada tomahan di situ. Tomahan tu terjawab, terkutuk ataupun terjawab dengan sendiri bila mana Nabi bersifat dengan sifat yang bagus daripada kecil. Kalau orang nak kata Nabi tipu, kan? Orang nak kata Nabi tipu, ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak kata Nabi tipu, boleh tak? Tak boleh. Kerana apa? Tak pernah tercatat dalam sejarah hidup Nabi SAW, perjalanan hidup daripada kecil sampai dah diutuskan wahyu kepada Allah Ta'ala, sekali pun Nabi tak menipu. Adakah orang nak kata dini menipu dulu? Tak pernah. Akan terjawab dengan sendiri. Maknanya sekarang ni, kalaulah seseorang tu tidak beriman dengan Nabi, maka itu adalah daripada kerosakan jiwa. Jiwa ni tak ada sebab sebenarnya Islam ni nak ditolak pada zaman tu. Nabi bawa ajaran, tak ada sebab sebenarnya orang kafir nak tolak ajaran Islam. Melainkan yang menolak tu hanyalah mengikut hawa nafsu. Kerana apa? Kalaulah tak sembah patung, kan? Patung semua habis. Orang nak jual patung, nak jual apa? Dah tak ada income. Nampak tak? Ini semua ikut hawa nafsu dan ikut selera sendiri. Tapi agama kita bukan ikut selera kita. Bukan ikut selera kita. Ada siapa boleh bagi tahu saya, kan? Kalau ikut logik lah, ataupun ikut selera kita, berfikiran, logik akal kita, kenapa kita batal wuduk kena basuh muka? Bukan tempat keluar wuduk muka kita ni. Tapi itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat kena menghadap kiblat Kaabah. Adakah Tuhan kita di situ? Adakah Tuhan kita di situ? Tidak. Tuhan kita bukan di situ. Tapi itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal agama kita bukan berlandaskan hawa nafsu. Agama kita adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Bukan macam penyembahan berhala dulu ni. Sebelum 1400 tahun dulu, penyembahan berhala kerana nafsu, kerana tidak ada ilmu. Dah datang kebenaran, masih lagi nak sembah berhala. Kerana apa? Kerana hawa nafsu. Tapi masih lagi ada fitrah, iaitu nak bertuhankan sesuatu. Jadi kita sebut tadi ni, fitrah manusia nak bertuhankan sesuatu, tapi kenalah cara yang betul. Cara yang betul. Maka agama kita ajak kita cara yang betul. Tuhan yang disembah yang betul, cara yang betul. Baik, itu Jibril alaihissalam. Yang kedua, Mikail, memberi rezeki. Memberi rezeki.
memberi rezeki. Tak dengar kan? Oh, tak dengar. Yang kedua, memberi rezeki. Mikail. Adakah Allah Ta'ala tak boleh bagi rezeki sendiri? Allah Ta'ala mampu. Allah Ta'ala mampu. Allah Ta'ala buat semua ni untuk ta'zimkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarkan. Boleh je. Boleh tak Allah Ta'ala tak cipta kita? Boleh. Tapi Allah Ta'ala cipta kita untuk kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan dia. Yang ketiga, Israfil. Israfil ni di akhir cerita esok ni, sangkakala akan ditiup. Berapa kali itu dalam siri lainnya. Kita akan dimatikan, kemudian akan dibangkitkan semula. Ini tugas Israfil, malaikat Israfil. Yang keempat, Israel, mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ni, baik yang bercakap, baik yang melihat sekarang ni, yang duduk dalam majlis, semua kita, tidak ada seorang pun yang terkecuali daripada tugas Israel. Seorang pun tidak akan terkecuali, cepat atau lambat. Tapi tidak lambat daripada waktu yang telah ditetapkan, dan tidak cepat daripada waktu yang ditetapkan. Maksudnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah Ta'ala dah kata kita mati sekian-sekian hari, sekian-sekian jam, sekian-sekian minit di tempat sekian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dikebelakangkan, dilewatkan, dan tidak akan disegerakan walaupun besar. Maka yang di Palestin tu, saudara kita yang di Palestin tu, Allah Ta'ala tetapkan dah, mereka dapat anugerah, iaitu mati syahid. Kita juga kalau tak boleh nak mati syahid, mintalah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tutupkan riwayat hidup kita ni dengan penutupan ataupun pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang baik. Kita tak maulah kita sekarang ni dalam belajar ilmu, tiba-tiba pengakhiran kita tak bagus, tak baik. Wal'iyadzubillah. Boleh jadi barangkali ada orang yang tak bagus perjalanan hidup dia, daripada kecil sampai besar, dan nak mati dia bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, Allah Ta'ala masukkan di dalam syurga. Pasal apa? Pengakhiran dia bagus. Innamal a'mal bil khawatim. Dikira hujung. Tapi kita tak mahu hujung-hujung. Kita nak daripada awal, yang mana kita boleh buat bagus, pertengahan bagus, sampai ke hujung bagus. Kerana apa? Kita bukan nak kebaikan untuk kita seorang-seorang. Sekarang ni kita duduk menuntut ilmu. Saat ini balik ke, mesti ada satu atau dua paling kurang isi atau poin yang kita boleh kongsi untuk orang lain. Untuk orang lain kita nak kongsi. Sebab tu kita nak sebanyak mungkin kita boleh buat manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Nabi SAW sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Cuba tengok perjalanan hidup Nabi. Nabi yang paling memberi manfaat kepada seluruh umat. Tak kira manfaat tu kepada orang Islam ataupun bukan Islam.
Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni rahmat kepada keseluruh alam. Nabi berhadapan dengan orang kafir pun dengan rahmat dan kasih sayang, nak sebarkan agama yang benar. Apatah lagi kita orang Islam keseluruhannya. Baik, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Munkar Nakir, yang ini malaikat yang bertanggungjawab bertanya di dalam kubur nanti. Kan? Ma rabbuka, tanya siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyyuka, kan? Siapakah Nabi Rasul kamu? Wa ma imamuka, apakah panduan hidup kamu? Dan seterusnya. Soalan-soalan ni kita pun tak bisa dengar, tapi kita kena berimanlah. Tak ada, kita ni tak ada yang biasa dengar soalan orang. Saya biasa jawab soalan tu, kan? Tak ada. Siapa yang bisa jawab soalan ni? Ada orang bisa jawab tak? Kalau ada, maknanya dia dah hidup yang kali yang kedua, kurang-kurang. Dia dah hidup, dah ke tanah, lepas tu bangkit balik. Saya bisa jawab soalan, tapi jawab periksa boleh lah. Tapi kalau jawab malaikat yang tanya, kita semua belum. Kita semua belum. Tapi pasti ditanya tak? Pasti tak ditanya? Pasti tidak? Pasti. Pasti. Semua pasti. Baik. Raqib Atid. Raqib Atid ni ada di sebelah sini dan ada di sebelah sini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak dilafazkan oleh seseorang, malaikat di kanan dan kiri ada malaikat yang catat. Maknanya bukan mulut saja. Tadi baru saya dengar satu perbahasan, kan? Zaman sekarang ni cakap melalui mulut, barangkali cakap juga bukan melalui mulut, tapi diambil tugas oleh jari. Macam kita pakai bahasa isyarat sekarang ni, kita dah ambil peranan mulut. Orang biasa juga akan gunakan nasihat ni, ganti peranan mulut, marah orang, puji orang melalui tulisan yang kita type. Maknanya sekarang ni, di situ juga malaikat akan tulis. Kalau dah semata-mata mulut saja, tulis dah, senang kan itu kan. Tapi dah, sebut dah, tulis dah, ini semua kan dicatat oleh kedua malaikat yang berada di kiri dan kanan. Semua. Sebab tu kita tak mau perjalanan hidup kita tak bagus. Itu kalau bagus, Allah Ta'ala bagi rezeki. Kalau lah tak bagus, nak mengucap tak dan, mati dalam keadaan minum arak, mati dalam keadaan syirikkan Allah Ta'ala, wal'iyatu billah. Itu tak nak, tak mahu tu. Sebab tu kita usaha daripada awal hidup kita, pertengahan dan sampai ke penghujungnya, kita dalam keadaan yang baik. Kita dalam keadaannya Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha kita. Macam para sahabat Nabi SAW, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha. Seronok tak kalau Allah jamin kita syurga? Seronoklah dapat title tu, kan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat Nabi dah dapat cop. Kalau kita gelaran datuk ke datin ke apa saja gelaran, itu masih lagi belum apa jaminan untuk kita masuk syurga.
Tapi bila Allah Ta'ala bagi gelaran radhiyallahu anhum, mereka ni yang diridai oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya Allah Ta'ala redha, maka itu cok yang membawa gelaran apa lebih daripada datuk dia apa. Itu gelaran yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat. Kita tak sampai dalam macam tu, kan? Kerana kita manusia biasa, nak sampai ke tahap orang yang soleh pun payah, nak sampai ke tahap para ulama pun payah. Pasal kita ni banyak kejahilan dan kesilapan. Hari ni elok menuntut ilmu, sekali lupa pula. Apa yang kita majlis tadi lupa. Kita buat lagi, belajar lagi, kan? Lupa pula. Itu biasa. Itu biasa. Kan? Kalaulah orang mengaji hari ni ingat pasal tak ada dah di sini orang kosong. Pasal mengaji sekali dah tahu dah untuk semua hidup. Maka Allah Ta'ala jadikan kita ada sifat lupa supaya kita ada usaha untuk mengulang kebaikan. Kita lupa. Contoh kita kata sifat Allah Ta'ala, kita belajar dah, tiba-tiba lupa. Kalau ingat dia tak buka dalam buku. Perempuan dengan lupa itu adalah satu kebaikan supaya kita baca balik sampai kita mati. Kalau dah kalau kita ingat sekalipun, kita baca balik untuk menambah ingatan dan boleh sebar untuk orang lain. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ke berapa tu? 6 lagi. Okey, yang seterusnya malaikat malik menjaga pintu neraka. Nak bayang pintu neraka macam tu pun kita tak boleh bayang, kan? Macam orang jaga pintu. Ni pintu syurga lah, pasal ni majlis ilmu. Bukan juga, tak tahu macam mana. Pintu tu macam mana? Wallahu alam. Ini tak harus tengok. Tapi bila sebut syurga ni, di dalam syurga ni, yang kita bayang kat sini bukan dia yang ke sana. Bukan. Kita duk bayang tu perempuan cantik. Bukan cantik macam kita bayang tu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Yang kita nampak dengan mata kita di dunia ni, tidak ada yang menyamai di sana. Wala udhunun sami'at. Kita tengok perempuan cantik, lelaki handsome, cantiknya kenderaan tu, cantiknya bangunan tu, cantiknya pemandangan tu. Tidak sama sekali sama dengan apa yang kita akan jumpa di syurga nanti. Takkan sama. Okey, takkan sama. Sebab tu itu satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Kalau dah sama, rugilah kan. Ibarat nanti kita rugi ni syurga, dah sama macam kat dunia. Tapi tidak akan sama. Kalau itu orang yang benar-benar nak ambil peluang ataupun beriman dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi dunia ni elok dah. Kita kata kalau perempuan cantik, makanan sedap, ni bukan lagi, ni bau sedap yang tak berkekalan. Sedap sikit ingat jangan. Kalau makanan yang betul-betul sedap ni, syurga ni dah lah, tak susah. Terlintas saja Allah akan datangkan apa yang kita terlintas. Allahu Akbar. Sekarang ni mungkin ni lapar ni kan, pura-pura ni kita ingin nak makan ayam panggang contoh. Tapi sekarang ni tak sampai-sampai. Waktu pun lambat habis lagi. Lambat lagi nak habis ni, ya Allah, pukul 4.30 kan? Pukul 4.30 perut dah bunyi kerak bunyi. Lambat lagi. Lambatnya habis ni hari ni. Lambatnya habis. Kan?
Tapi kalau di syurga Allah Ta'ala terlintas saja Allah Ta'ala bagi. Terlintas saja Allah Ta'ala bagi. Dengan tanpa kepayahan. Pasal itu adalah anugerah dan balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang-orang yang dekat sini bersusah payah. Tu nampak di Gaza, di Palestin. Memang Allah Ta'ala akan bagi anugerah yang hebat sebagai seorang yang syahid. Pasal dunia dah teruk. Sebab tu kita kena berpendirian sebagai orang Islam, orang mukmin. Dunia ni tak apalah macam mana pun. Yang penting kita taat kepada perintah Allah Ta'ala. Jangan terwujud daripada hati kita keimanan kepada Allah Ta'ala. Walaupun teruk, walau macam mana teruk sekalipun, nak kena bunuh ke, nak kena rampas kenderaan kita, rumah ke, nak kena bunuh anak ke, apa saja ancaman ataupun cabaran yang kita lalui, sekali-kali buang keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sekali-kali tidak. Jangan buang, jangan. Sebab tu kita bertahan betul-betul. Kadang-kadang orang tahu, oh Allah Ta'ala tu semua. Tapi bila tidak dipupuk, tak diperkuatkan, bagi duit, aku ikut agama lain lah. Dia kerana duit saja, kerana susah hidup saja, kerana tak ada sesuap nasi saja. Nabi ajak kita, kalau Nabi tanya Sayyidatina Aisyah, ada makan apa ini? Dan Nabi tanya Sayyidatina Aisyah, makan apa ni? Ada makanan tak? Tak ada. Tak ada. Kalau macam itu tak ada puasa. Nabi gagah nak tunjukkan kegagahan itu juga patut diikuti oleh umat. Jangan pasal tak ada makan terus tak mau ikut Islam, tak beriman dengan kau ini. Orang ia tu bila disebabkan apa? Disebabkan susah sikit saja. Tapi kalau ingat balik syurga Allah Ta'ala nanti, dia punya anugerah, dia punya balasan sangat-sangat boleh, orang kata apa? Boleh menghilangkan penderitaan. Ibarat boleh menghilangkan penderitaan. Cuba tengok ada sahabat Nabi dalam solat, orang panah, orang tembak panah, dia tak berasa. Ni kisah dalam peperangan. Dia tak berasa pasal apa? Dia tak berasa pasal apa? Kerana keladatan solat itu dah menghilangkan keperitan. Kena busur apa, kena panahan tadi. Itu di dunia. Tentu sekali keyakinan kita, kalau Allah Ta'ala bagi nikmat di syurga nanti, lagilah menyebabkan kita tak berasa apa yang kita lalui. Tak makan kat dunia, mati, tangan terputus, kena tembak kepala, itu semua tu adalah kecil berbanding dengan anugerah yang bakal kita terima. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ridwan, malaikat Ridwan menjaga pintu syurga. Menjaga pintu syurga. Ini malaikat-malaikatnya wajib kita ingat. Kalau boleh hafal benda ni. Kalau boleh hafal. Boleh kena hafal. Apa yang awal tadi? Jibril. Jibril apa? Ingat tak? Jibril apa? Jibril yang selalu dengan Nabi SAW. Ni saya bagi balik sampai ke Wahyu. Sampai Wahyu. Wahyu apa? Sini. Macam ni Wahyu kan? Sini. Oh, Wahyu. Jibril. Wahyu. Kalau makanan ni lah kan? Yang ni. Apa ni? Mikail. Okey. Israfil. Macam tu, trompet tu. Okey. Israel. Cabut nyawa Fil. Sini. Sini. Ni Israel. Cabut nyawa.
Munkar nakir, tanya macam mana? Tanya. Sini. Tanya. Munkar nakir, tanya. Kemudian mencatat amalan baik dan buruk. Ni catat. Saya pun dapat pandai sikit. Alhamdulillah dia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahasa yang penting. Baik. Mari menjaga pintu. Pintu macam mana? Pintu. Tak apa, pintu ni orang kan. Kita pintu ini kita guna isyarat kita di dunia. Tapi bukanlah kita guna tak apa di sini kan. Tapi nak kata pintu di sini dengan sana, beza lah. Pintunya sini. Jaga pintu. 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 Alhamdulillah. Saya pun ngaji juga, belajar juga. Dia tuan, pintu juga. Macam mana nak buat neraka dengan syurga? Neraka, ni api ni. Betul tak? Ni api. Ni api. Malik, pintu, neraka. Syurga? Syurga. Sinduk. Ridwan, pintu, syurga. Okey? Itu beza. Berdua. Ini wajib kita beriman dengan pada makat yang disebutkan tadi. Okey. Ini tadi yang kita sebut tadi. Walaupun dia duduk ke nombor 3, tapi kita sebut tadi pasal ada sekali dengan dalam akidah tu kita duduk sekali perbahasan. Boleh ambil tu. Dan Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Yang ni tulis ni kita masa rumi lah. Syaratnya lain sikit. Macam Lut tu, Lut. Tulis. Okay, dah ambil dah? Ambil dah? Dah. Okay, nanti akan poin ni akan diberikan semula. Baik, beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab ni, ada berapa kitab yang diturunkan? Dipanggil agama Samawi. Ada berapa kitab? Quran, lagi Injil, Taurat, Zabur. Hak ni wajib kita beriman. Maksud kita beriman ni bukanlah kita kena wajib beriman dengan kitab Injil sekarang. Kerana kitab Injil sekarang nama Injil, tetapi telah dipisukan. Itu kita jawab tu. Kitab Injil telah dipisukan, betul ke? Betul ke? Kitab Injil telah dipisuh. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jaga. Ayat ini betul. Allah Ta'ala jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallah. Allah Ta'ala yang turunkan Quran. Allah Ta'ala sebut apa? Kami yang turun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang turunkan Quran dan kami yang menjaganya. Sebab tu dalam kita sebut ni Allah Ta'ala jaga ni, Allah Ta'ala jaga semua. Bukan jangan ingat jaga ni pasal orang hafal Quran banyak. Bukan. Orang hafal Quran tu Allah Ta'ala jadikan sebab je. Memang Allah Ta'ala berkuasa, mampu untuk jaga. Allah Ta'ala melalui apa? Banyaknya orang hafal Quran.
Tapi kalau tak ada orang baca Quran pun, terjaga Quran. Allah Ta'ala jaga Quran. Tapi buktinya sekarang, walau di mana dipesong Quran pun, Quran tu masih lagi kekal, suci, terjaga daripada dulu sampai sekarang. Banyak orang nak pesongkan Quran. Antaranya orang ragu-ragukan susunan ataupun kaedah tata bahasa Quran. Dulu ada orientalis, dia tulis 80 keraguan dalam Quran mengikut tata bahasa Arab. Kan? Dia tulis macam-macam. Bila orang Arab sebahagiannya tak ambil kisah pasal tata bahasa Arab, tata bahasa, lalu ditulis oleh seorang orientalis tujuan untuk meragukan, maka seorang daripada anak murid kepada Syekh ni mengadu kepada dia. Kan? Pada awalnya dia tak mau, pasal buat apa kita nak tulis, Allah tak ajar tu, Allah tak ajar tu. Benar, itu betul juga. Tapi sebagai tanggungjawab dia, tak apalah, aku tulis buku pula untuk jawab 80 kemusykilan yang telah diketengahkan oleh orientalis. Ada berlaku. Ini yang menunjukkan Allah Ta'ala jaga. Dari pelbagai, kita kata boleh jadi ada orang hafal Quran, boleh jadi ada orang tulis, apa lagi, macam-macam lagi. Allah Ta'ala nak jadikan sebab untuk terjaganya Quran tersebut. Okay? Quran tidak akan boleh dipesong. Quran tidak akan boleh dipesong. Okay? Walau macam mana orang, ada orang yang berlagak macam wali ke, berlagak macam alim ke, kata Quran ni 40 juzuk, 50 juzuk, kan? Sedangkan Quran ni 30 juzuk je, 114 surah, kan? Ayat dia 6,000 lebih, 6,000 lebih. Tapi katakan ada seorang yang berjubah, yang berserban, yang lagak dia seperti ulama yang hebat, nak pesongkan, nescaya ada orang akan dapat kesan. Nescaya ini terjaga, kerana Allah Ta'ala janjilah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak akan berlaku terpesong daripada kebenaran. Okay? Yang lain boleh jadi. Injil boleh jadi terpesong? Ya. Ini tadi kita baca tadi. Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil untuk Nabi Isa AS. Taurat Nabi Musa AS. Daud Nabi untuk kita, Daud, Zabur untuk Nabi Daud AS. Boleh ambil nak tagak dulu kan boleh. Ini kitab-kitab yang wajib kita percaya. Tapi taklah kita kata jangan orang kata kita pula kan, ni kitab Injil, awak wajib percaya kan. Kita bukan dituntut wajib percaya yang ditunjuk tu kan. Kita wajib percaya bahawa Allah Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Sebab kalau kita percaya juga, barangkali ada di sana pemesongan berlaku. Melainkan Quran saja. Kalau orang kata ni Quran, betul Quran. Betul Quran. Quran dia tak akan boleh terpesong. InsyaAllah Allah Ta'ala akan hantar ramai penghafaz Quran. Allah Ta'ala akan munculkan. Kalau orang tak ingat ayat ni, ada orang lain yang ingat ayat ni. Cuba tengok, Alhamdulillah, kat masjid pun lepas Isyak, jemaah masjid akan baca surah Al-Mulk. Sekali Al-Mulk ni orang tak kali pun kan. Kalau buat satu ayat hilang, buang tu ayat,
Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk, tak ada. Mesti orang lain, oh, ni tak betul ni, lain macam dah film. Ada macam ni. Sebabnya Allah Ta'ala jatuh. Ini terjaga. Baik. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Kiamat berlaku bila? Yang ni pun la ya'lamu illallah, tidak akan diketahui oleh sesiapa pun. Siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu bila ianya berlaku. Tak tahu. Tapi tanda-tanda untuk kita tahu bahawa kiamat tu semakin hampir berlaku, kita boleh tahu melalui hadis-hadis Nabi SAW. Kita tahu, oh, contoh kan, contoh kalau di Mekah ataupun Madinah ke, cuba tengok pintu nak dibuka kan, pintu masjid akan dibuka. Apa tanda pintu masjid nak dibuka? Pintu masjid nak dibuka tu ketika mana jam dah sampai sekian-sekian. Dia maksud itu tanda-tanda pintu masjid nak dibuka. Apa lagi? Orang ramai. Ni nak buka lah ni. Nak buka lah. Ataupun contoh raya. Apa tanda nak raya? Akan dipasang lagu-lagu raya. Akan pasang apa langsir-langsir di rumah. Itu tanda nak raya. Walaupun kita tak tahu hari, kita tak apa nak kisah bulan, hari. Oh, ni nak raya Cina ni, contoh kan, raya Cina baru ni. Pasal apa bunyi betul banyak? Itu tandanya hari raya. Itu tanda-tanda. Maka bila kita ada tanda berlaku kiamat ni, ada tanda-tanda yang akan muncul untuk kita faham bahawa berlakunya kiamat adalah semakin hampir dan dekat. Semakin hampir dan dekat. Antaranya ialah orang berlumba-lumba bina bangunan yang tinggi. Yataqawaluna fi al-bunyan. Nampak tak sekarang kan? Kat Malaysia pun ada paling tinggi. Lepas tu ada tinggi tak? Ada lagi. Tak puas dengan satu ketinggian, di tempat lain pula, maka apa? Dia pun buat tinggi, kita akan buat tinggi lagi daripada. Maka di mana pula? Yang paling tinggi apa? China, Dubai lah ni. Dubai. Lepas tu di China pula, kan? Tu China. So dia. Dubai. Ya, Dubai. Mereka dulu pengembala kambing. Kan? Orang-orang yang mengembala kambing tak pakai kasut. Kan? Tapi sekarang dah berubah keadaan, mereka ni jadi yang paling kaya di atas bumi. Antara yang kaya. Jadi orang yang paling kaya. Berlumba-lumba mendirikan bangunan nanti. Ini adalah salah satu daripada tanda-tanda yang disebut kiamat semakin hampir. Itu berlaku di Gaza juga ada tanda-tanda bagaimana kiamat semakin berlaku. Banyak lagi. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda kecil banyaklah. Antara tanda-tanda juga ialah bila anak dah jadi tuan kepada mak ayah, anak dah pandai menderhaka. Kan? Banyak kan? Itu tanda lama dah. Maknanya kita dekat dah ni. Ni lagi. Islam ditindas lagi. Makin banyak tanda-tanda menunjukkan makin dekat berlaku kiamat. Bilakah berlaku? Wallahu a'lam.
Bila berlaku, wallahu a'lam. Saya tak tahu. Baik. Beriman kepada qada dan qadar. Nabi Muhammad. Beriman kepada qada dan qadar. Beriman dan qada dan qadar ni juga kita kena redha. Tak redha, takdir dosa. Kita kena redha dengan ketetapan Allah Ta'ala. Qada dan qadar. Kita kena redha. Kerana apa? Kadang-kadang kita memandang sesuatu ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan bagi kita, kita rasa tak bagus. Contoh minta maaf kerana saya sebut ni, tapi saya sebut ni tujuan saya ialah untuk kita sama-sama redha. Setengah orang Allah Ta'ala kurniakan boleh cakap, betul tak? Macam saya boleh cakap, okey, boleh dengar dengan elok, betul tak? Tapi kita ada yang tak boleh cakap, ada yang tak boleh dengar. Jangan sikit pun diganggu oleh syaitan. Kita kata dalam hati kita, ya Allah aku, engkau tak sayang aku ke? Sehingga kau tak boleh aku dengar dan bercakap. Jangan sekali. Jangan. Kerana apa? Kita tahu tak, telinga kita boleh dengar dan mulut kita bercakap, kita boleh guna untuk kebaikan kepada Allah Ta'ala. Suatu yang patut. Kita yakin tak? Yakin tak? Barangkali disebabkan Allah Ta'ala tak bagi ni, Allah Ta'ala tak bagi ni. Kadang-kadang ada orang Allah Ta'ala tak bagi tau, tak nampak. Itu adalah satu penyelamat untuk kita. Tak ada ni, tak buat dosa mulut. Tak ada ni, tak ada dosa telinga. Tak ada mata, tidak ada dosa. Orang yang nampak macam bertuah, mempunyai kesemua panci indera yang sempurna, tapi barangkali dia dalam keadaan bahaya. Sebab tu Allah Ta'ala bagi apa? Bagi elok dah. Kesemua kita mempunyai kelebihan masing-masing. Dulu ni ada seorang orang buta, tak nampak kan? Kami sangka bila dia lalu dekat longkang, dia akan jatuh kan? Dia akan jatuh, padahal tak nampak. Tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan telinga dia yang cakap. Ni, kat sini dia lalu, dia tahu dah ini ada longkang depan. Kita sangka dia jatuh lah, dia langkah elok je. Sebab tu kita kata tak ada satu, bukanlah Allah Ta'ala mengurangkan kelebihan pada diri kita, tak. Sebenarnya nampak kekurangan sesuatu itu adalah kelebihan dari sudut yang lain yang kita sendiri tak tahu. Boleh jadi barangkali apa yang kita seronok dan suka itu tidak baik untuk kita, dan barangkali apa yang kita benci itulah yang baik untuk kita. Ni yang mudah untuk kita faham dengan qada dan qadar. Okey, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Soalan tu, rajin kerja mesti kaya, betul ke? Betul tak? Tak juga. Kaya semua tu Allah Ta'ala bagi. Kita usaha, kita berusaha. Bagi tak bagi bergantung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jangan sikit rasa Allah Ta'ala tak bagi aku, rasa kecil hati. Jangan rasa pandang serong dengan Allah Ta'ala. Jangan. Allah Ta'ala tak bagi pasal dia lebih tahu tentang diri kita, tahu yang terbaik untuk kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdhal mursalin
وإلهام الملائكة المقربين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tapi